dah ada. Dino, Ashraf Irfan. Lama tak nampak Dino. Okey ke Dino? Hari tu kata demam. Dah sihat dah? Dah sihat dulu. Sihat. Okey. Mana Izhafi? Mana Izhana? Cikgu lama dah tak nampak Izhafi dengan Izhana. Aidil kena buka. Cikgu paling tunggu Aidil sebenarnya. Uzma, mana Uzma? Okey, Arisha pun demam hari tu. Cikgu ingat lagi. Okey, dah ada Aidil. Cikgu tunggu 2 orang lagi, Izhafi dengan Izhana. Okey, jadi cikgu menunggu Izhana dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, mana Izhana? Tengah ready ke? Okey. Jadi cikgu nak tanya semua orang, suara cikgu jelas ke? Suara cikgu boleh dengar? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak teruskan dah kepada kelas kita untuk petang ni. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dahulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi hari ni cikgu nak tunjuk dekat kamu, kita nak belajar satu bab yang kita dah belajar dah. Ini kelas ketiga untuk bab 10. Kelas yang pertama cikgu jelaskan apa tu perimeter dan apa tu area. Kelas yang kedua cikgu jelaskan perimeter sahaja. Cikgu tak campur pun area. Jadi cikgu jelaskan, kita jawab soalan perimeter, kita selesaikan soalan-soalan bentuk lain-lain. Okey, jadi hari ni cikgu akan pergi kepada cara mengira luas. Okey, nak kira luas ada formula. Jadi hari ini kita ada lebih kurang 5 bentuk kita nak kira. Ada lebih kurang 5 bentuk kita nak kira. Semuanya tentang luas. Okey. Jadi kita pergi kepada kelas kita terus. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Cuma cikgu nak pesan salin kemas-kemas. Salin kemas-kemas apa nota-nota yang kita nak buat ni. Boleh ke salin kemas-kemas? Boleh. Okey. Okey semua. Jadi cikgu akan teruskan. Okey. Kalau siapa-siapa ada buku teks, boleh buka buku teks. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar? Okey, siapa-siapa yang ada buku teks, boleh buka buku teks. Kalau tak ada, tak apa. Boleh tengok sahaja dekat depan. Okey. Jadi dalam buku teks, dalam silibus kita, kita nak kira luas. Kita nak kira luas. Ada 4 bentuk kita nak kira. Yang pertama adalah segitiga. Kita akan kira segitiga sama-sama. Yang kedua yang kita nak kira adalah segi 4 selari. Yang ketiga nama dia lelayang. Kenapa nama dia lelayang? Sebab bentuk dia macam bentuk layang-layang. Okey, dan yang terakhir adalah trapezium. Kita akan kira luas untuk trapezium. Cikgu, ada yang tanya cikgu tahu. Okey, cikgu perimeter cikgu tak tunjuk pun. Tak ada formula ke perimeter? Perimeter tak ada formula. Yang kamu nampak ni masa kelas minggu lepas, walaupun dia buat A tambah B tambah C tambah D, 2A tambah 2B, semua cikgu dah ajar. Bila kamu nampak panjang sama macam mana, apa nak kena buat, semua cikgu dah ajar pada kelas lepas. Jadi hari ini kita akan pergi kepada luas sahaja. Kita nak pergi kepada luas sahaja. Jadi salin kemas-kemas. Cikgu akan tunjukkan nota cikgu kemas-kemas. Okey. Jadi kita akan pergi kepada bentuk yang pertama. Boleh ke cikgu mula pergi kepada bentuk yang pertama? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada bentuk yang pertama, salin.
Okey, jadi daripada bentuk yang pertama untuk luas. Sebelum cikgu nak pergi kepada bentuk yang pertama. Okey, yang kita nak belajar pada petang ni adalah tentang luas. Luas ni mesti ada formula. Siapa tak ingat formula terus tak boleh buat. Dia berbeza dengan perimeter. Perimeter tak ada formula. Jadi luas dia ada formula. Lain bentuk, lain formula. Tu pertama. Yang kedua, luas. Unit dia, unit untuk luas. Kalau untuk luas, mesti ada kuasa 2. Mesti ada kuasa 2. Apa tu cikgu? Contoh, bila cikgu buat unit milimeter, cikgu akan tunjukkan kuasa 2. Milimeter kuasa 2. Kalau kita punya soalan dalam keadaan sentimeter, dia ada sentimeter kuasa 2. Okey, seterusnya meter. Meter ada kuasa 2. Kilometer ada kuasa 2. Tak kisah apa unit panjang, kalau soalan tu suruh cari luas, pastikan unit untuk jawapan yang terakhir kita kena ada kuasa 2. Macam cikgu buat dekat depan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ya, Aidil dia nak tanya cikgu ke? Tak ada. Okey, jadi okey. Jadi sekarang cikgu nak tengok kepada luas. Luas ni apa? Luas ni apa? Ada yang tanya kat cikgu. Okey, yang pertama sekali kamu kena faham. Dalam dunia ni bentuk tu ada banyak. Tapi bentuk asas ni dekat depan. Okey. Jadi bila cikgu bercakap tentang luas, luas maksudnya kiraan tentang ruang belah dalam. Ruang belah dalam. Kita kalau kita nak tahu besar ke tak ruang belah dalam tu, kita gunakan luas. Tak ada orang bagi tahu kalau kita nak kira panjang, kita kira dia punya perimeter. Kalau kita pergi kepada ruang, contoh nak tahu ruang bilik kamu besar mana, kamu akan kira luas bilik kamu. Kalau kita nak tahu ruang tamu rumah kita besar mana, kita akan buat kiraan luas. Kalau kita nak kira apa-apa ruang belah dalam, kita nak tengok besar ke ataupun kecil ke, kita akan gunakan luas. Contoh kepada bentuk yang pertama, luas dia belah dalam ni. Nampak tu? Yang cikgu lorekkan tu yang kita nak kira. Okey, kalau bentuk yang kedua, dia belah dalam ni. Sama juga bentuk yang ketiga dan bentuk yang keempat. Dan yang terakhir bentuk yang kelima. Tak kisah apa-apa bentuk. Dia datanglah bentuk macam mana pun. Tapi bila kita bercakap tentang luas, kita tak sentuh pun pasal panjang dia punya ukur lilit. Kita tak sentuh pun pasal apa-apa yang jadi belah luar dia. Sebab sekarang ni kita tengah cakap belah dalam bentuk tu. Jadi inilah definisi luas. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Ashfa jelas ke Ashfa? Jelas. Okey, Aidil jelas ke Aidil? Aidil lag sikit. Izhafi jelas ke Izhafi? Jelas, cikgu. Okey, jadi ni baru definisi dia tau. Okey, jadi yang pertama kita pergi kepada yang pertama iaitu bentuk segitiga. Kita pergi kepada bentuk segitiga. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Apa formula dia? Okey, kita akan pergi kepada dia punya formula.
Yang pertama sekali kamu kena kenal bentuk segitiga tu apa. Okey. Jadi bentuk segitiga dekat sini boleh jadi ada 3 jenis. Segitiga ada 3 jenis. Yang pertama ni cikgu tunjuk dia adalah segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak. Kamu jangan ingat segitiga ni ada satu je. Okey. Segitiga sudut tegak. Kenapa dia sudut tegak? Bila dia membentuk 90 darjah. Okey. Yang kedua, segitiga yang kamu nampak ni adalah segitiga sudut capah. Segitiga sudut capah. Nanti kau. Okey. Ni nama dia tau. Nama dia. Yang terakhir dekat sini kita cakap segitiga sudut tirus. Sudut tirus. Ada 3 jenis. Segitiga dia punya ciri-ciri yang paling kita nampak adalah dia ada 3 bucu. Tu yang pertama. Yang kedua, segitiga jangan kamu ingat segitiga dia macam ni je. Dia ada 3 jenis. Kenapa cikgu terangkan 3-3 ni cikgu? Sebab cikgu nak tengok formula dia. Formula dia untuk luas segitiga adalah formula untuk luas segitiga adalah 1/2 darab panjang tapak darab tinggi dia. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Ini adalah formula untuk segitiga. Formula untuk segitiga. Yang ni kamu kena salin. Kalau tak nampak, tak apa. Cikgu tulis. Luas segitiga sama dengan 1/2. Yang ni cikgu buat pekat-pekat. Cikgu buat pekat-pekat. Luas segitiga sama dengan 1/2 darab panjang tapak darab tinggi. Okey. Jadi kita pergi dahulu kepada yang pertama. Kita pergi dahulu kepada yang pertama. 1/2 darab dengan A. A dekat depan ni adalah maklumat tentang panjang tapak. Panjang tapak. Apa tu cikgu? Okey, masing-masing boleh tengok. Dekat sini untuk segitiga yang pertama, ini segitiga, ini A dia. Semua A dia berada di bawah. Yang segitiga yang kedua sudut capah ni pun berada di bawah. Dan yang ketiga, dekat sini A dia yang berada di bawah. Jadi itu adalah maklumat tentang A, iaitu panjang tapak. Jadi inilah A kita. Jelas ke semua sampai situ? Jelas. Okey. Jadi dekat A dia memang tak berubah. Memang dia berada di bawah segitiga. Tapi untuk B dia, tengok betul-betul cikgu akan tunjukkan. Cikgu tunjukkan pakai warna biru. B dekat sini adalah tinggi segitiga. Tinggi segitiga. Kenapa B? Sebab 1/2 darab A darab B. Okey. Jadi segitiga yang pertama, B dia tegak. Tak ada masalah. Untuk sudut 90 darjah ni memang ramai orang boleh buat. Ini adalah B dia. Tapi untuk segitiga sudut capah, B dia kamu jangan ambil yang serong. Sebab tu bukan B. Jangan ambil yang serong. Sebab tu bukan B. B dia mana? B dia adalah dekat sini. Ini adalah B dia. Tu nombor 2. Nombor 3, segitiga sudut tirus. Segitiga sudut tirus. Segitiga sudut tirus, mana B dia? B dia dekat luar. B dia dekat luar. B dia dekat luar. Ni B. Ni nilai B dia. Kamu jangan ambil B tu sangat. Siapa ambil sangat macam ni salah. Siapa ambil sangat macam ni salah. Jadi B ni mesti tegak. Tak kisahlah dia segitiga apa pun. Okey.
Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Lepas ni kita nak buat kiraan. Lepas ni kita nak buat kiraan. Okey, untuk siapa-siapa ambil English. Siapa ada ambil English dekat sini? Maksudnya dia di LP. Ada ke? Dino ambil in English ke in Malay? Sarah ada. Okey, untuk in English, untuk in English panjang tapak tu maksudnya dia punya base lah. Dia punya base untuk segitiga. Cikgu translatekan siapa ambil in English. Ni adalah base dia. Base. Okey, untuk tinggi ni macam biasa height dia. Height dia. Okey, tapi untuk jenis nama dia, cikgu tunjuk dekat sini. Kalau sudut tegak, nama untuk bahasa Inggeris, kita panggil dia right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle. Yang kedua, kalau sudut capah dekat sini, okey, sudut capah dekat sini kita panggil dia acute triangle. Triangle. Last kali untuk sudut tirus in English kita panggil obtuse. Obtuse triangle. Itu untuk siapa ambil bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab kalau dia bahasa Inggeris ada orang tak kenal nama, jadi ni cikgu tunjuk nama dia in English. Jadi ni maklumat untuk segitiga. Okey, sampai sini jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey. Jadi kita nak masuk kepada contoh. Kita nak masuk kepada contoh kira segitiga. Jadi senang je. Untuk kiraan segitiga, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan kira untuk segitiga. Kejap. Okey, yang pertama sekali kita tak kisah dah dia dalam keadaan segitiga apa. Kita tak kisah dah dia punya segitiga tu segitiga apa. Kejap cikgu tekan benda lain. Okey, kita dah tak kisah dah segitiga tu segitiga apa. Yang kita kisah sekarang adalah kita nak kira segitiga. Pengiraan cara kira. Yang pertama, cikgu akan tunjukkan soalan contoh. Okey, contoh yang pertama daripada cikgu, bila kita nak kira segitiga, kita kena ingat dia punya formula. Formula paling penting. Jadi formula untuk segitiga apa yang kamu tulis tadi? Tolong cikgu. Apa formula dia? 1/2 darab Panjang tapak darab tinggi. Pandai. A darab B. A tu apa A? Panjang tapak. Okey, A adalah tapak dia. B tu apa B? Tinggi segitiga. Okey, tinggi segitiga. Kenapa cikgu buat dekat sini? Okey, yang pertama sekali, kalau ada orang buat 1/2 darab B darab A betul juga. Tak kisah pun. A dulu ke B dulu ke tak kisah. Asalkan ada maklumat pasal A, ada maklumat pasal B. Jadi dekat sini masukkan formula 1/2 darab A. A tu adalah tapak dia. Tapak dia dekat sini adalah 5 cm. Cikgu letakkan 5. Darab tinggi dia. Tinggi dia dekat sini adalah 4. Jadi kita letakkan 4. Cara nak kira dia, cara nak tekan dalam kalkulator, 1/2 kamu buat dalam kurungan. Okey, masing-masing cuba tekan kalkulator.
dalam kurungan 1/2 darab 5 darab 4. Okey, cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Dapat berapa? 10. Okey, dapat berapa Aina? 10. Iya, kita dapat 10. Okey, cikgu nak soal semua orang. Cuba jawab. Unit untuk soalan yang pertama, soalan contoh ni, apa unit dia? Sentimeter. Sentimeter. Sentimeter je ke? Cikgu. Yes, siapa panggil cikgu? Mesti 1/2 ke? Dia mesti 1/2. 1/2 darab 5 darab 4 tu formula dia. Okey. Kalau nak tekan dalam kalkulator kat sini cikgu ajar. Buka kurungan 1/2 darab 5 darab 4. Amni tekan tu dapat berapa? 10. Ya, kita dapat 10. Okey, unit dia apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu unit dia? Sentimeter kuasa 2. Okey, pandai Koyin. 10 cm kuasa 2. Siapa yang dah kira tu dah betul tapi unit dia tak buat kuasa 2? Salah. Cikgu kamu akan pangkah kalau kamu letak kuasa 2. Walaupun kamu punya formula betul, kamu kira betul. Habis dekat situ. Jadi itulah cara kita nak kira segitiga. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu pengiraan. Walaupun segitiga dekat sini, nama bentuk dia lain, cikgu nak masing-masing cuba kira. Apakah jawapan untuk luas segitiga nombor 1? Okey, kira dan hantarkan pada cikgu. Okey, cuba buat kira dan hantarkan pada cikgu. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp. Dah kira, snap gambar, hantar dekat WhatsApp Okey, bagus. Dah Hadian dah jawab. Bagus. Pandai. Mesti ada kuasa 2 Siapa tak buat kuasa 2, cikgu buat salah. Okey, bagus. Pandai. Cikgu tunggu lagi. Cuba buat. Ambil gambar lepas tu hantar dekat cikgu. Aidil dapat buat tak Aidil? Okey, bagus. Pandai. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi untuk masing-masing buat dan hantarkan dekat cikgu. Arisha dapat jawab tak? Okey, pandai. Okey, pandai Ashraf Irfan. Ashraf Irfan baru hantar ni. Okey, bagus. Sorry Ashraf, cikgu tidur tadi.
Okey, 1 minit lagi. Cuba buat cuba buat. Darren dapat buat tak tu Darren? Okey, jadi dekat sini habis sudah masa yang diberikan. Okey, boleh ke cikgu mula buat? Okey, bagus Boleh. Uzma. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 1. Bila kita nak cari segitiga ni macam-macam bentuk. Tak kisahlah. Macam-macam bentuk tu maksud cikgu ada 3 bentuk ni. Ada 3 bentuk ni. Jadi dekat sini kamu kena tahu, kita tahu formula segitiga ni adalah 1/2 darab dengan A darab dengan B. A ni adalah tapak dia. Tapak dia tu selalunya tak ada orang confuse. Tapak dia berada di bawah. Jadi dekat sini kita masukkan terus 1/2 darab dengan 6. Darab B. B dekat sini, kalau untuk segitiga yang ni, cari yang betul-betul tegak. Dekat sini B dia adalah 5. Tu dia. Jadi sekarang bila kita tekan kalkulator, 1/2 darab 6 darab 5, kita akan dapat berapa? Dapat berapa? Boleh tolong cikgu dapat berapa? 15 cm kuasa 2. Ya, pandai. 15 cm kuasa 2. Jadi itulah dia kita punya segitiga. Sampai sini jelas ke untuk soalan nombor 1? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi masih lagi dalam luas untuk segitiga. Masih lagi dalam luas untuk segitiga. Kita pergi kepada soalan worksheet yang cikgu nak bagi ni. Kita pergi kepada soalan worksheet yang cikgu nak bagi ni. Okey, jadi yang pertama-tama sekali kita akan pergi kepada kiraan soalan A. Masih lagi dalam soalan segitiga. Okey, sekarang cuba kira soalan A. Cuba buat soalan A. Dah siap hantar dekat cikgu. Ada 2 segitiga tu. Ada 2. Macam mana nak buat? Okey, ikutlah. Cuba buat. Okey. Cuba buat dulu, jangan risau. Ada orang takut salah, jangan takut salah. Sebab apa? Sebab cikgu akan tunjukkan juga cara kiraan dia. Koyim rasa boleh buat tak untuk soalan A tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah kira dah? Okey, good job. Bagus, pandai. Okey, bagus Sarah. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Arisha dapat jawab tak? Okey. Ada yang salah ni. Tapi tak apa, cikgu akan tunjukkan juga. Silap tu nanti cikgu tunjuk Nanti cikgu tunjuk ya. Okey. Okey, pandai. Betul tak? Ya, betul. Bagus. Okey.
Silap tu. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Okey cikgu. Okey, pandai. Okey. Jadi dekat sini, dekat sini habis 1 minit lagi cikgu bagi peluang. Cikgu bagi peluang kepada siapa-siapa nak jawab. Cepat. Nak cikgu cek jawapan, cepat bagi cikgu jawapan. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan menjawab soalan di depan. Boleh ke cikgu jawab? Boleh. Okey. Cikgu nak tanya kamu semua, ada berapa segitiga dekat sini? Ada berapa segitiga dekat sini? 2. 3. Cuba kira. Ashraf Irfan, rasa-rasa ada berapa segitiga dekat sini? Okey. 4. 4. Mana ada? Soalan Ada. sebelum dia tu contoh soalan 1, soalan 2 kan ada 2. Okey, Jadi kita Zarif kumpul lah ni semua A, jadi soalan 4, A lah. Ada 2 segitiga. sorry, Soalan A tu ada 2 segitiga. Jadi masing-masing boleh tengok penjelasan daripada cikgu. Yang pertama sekali, ya cikgu cakap dia 2 segitiga, betul? Macam mana cikgu cakap dia 2 segitiga? Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Siapa yang nampak dia dalam keadaan 2 segitiga, dia punya pandangan macam ni. Dia punya pandangan ini adalah segitiga yang pertama, iaitu cikgu buat yang pertama dan ni yang kedua. Betul tak betul? Betul ke? Betul. Okey. Jadi untuk kalau ada 2 segitiga ni, apa jenis segitiga dekat sini? Tengok balik nota. Apa jenis segitiga dekat sini? Sudut tegak. Okey, pandai. Segitiga bersudut tegak. Segitiga sudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak, B dia untuk yang pertama ni, B dia, kamu kena faham, B dia dekat sini. Ni A. Okey, A tapak dia yang ni. B dia adalah yang ni. Jadi sekarang cikgu keluarkan maklumat dia. Kalau dekat sini, kita kena bahagi dengan 3. Bahagi dengan 2. Apa maksud dia? Kalau kamu nak pakai untuk sudut tegak, kamu kena bahagi dengan 2. Apa maksud cikgu? Peninglah cikgu. Kamu nak bahagi 2 macam ni. Ini 6. Kamu tak boleh ambil 6. Tak boleh ambil 6. Sebab kalau kamu ambil 6, dia tak jadi segitiga sudut tegak. Jadi kamu kena buat bahagi 2. Sini 3 dan sini 4. Ni yang pertama dia. Ni bahagian pertama. Bahagian pertama kita kira dia 1/2 darab 4 darab 3. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? Tolong cikgu. 12 cm. Mana ada 13? Cuba tekan elok-elok. Cikgu 6. Salah, bukan 12. Berapa tu? 6. Okey, 6. Okey, ini segitiga pertama. Segitiga kedua, cikgu keluarkan juga. Tapak dia 3. Nampak ni sebab apa 3? Sebab cikgu dah bahagikan. Daripada 6, cikgu dah bahagi jadi 2. Tinggi dia adalah 4. Jadi dekat sini formula kita sama. 1/2 darab 4 darab 3. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Sama je macam kat sebelah. Cuba tekan. Nak tekan juga ke? Okey, kita dapat 6. Jadi untuk soalan ni 6 tambah dengan 6 sama dengan 12. Jadi soalan A, jawapan dia adalah 12 cm kuasa 2. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Ada orang, dia cara yang seterusnya tengok kepada
pandangan dia. Okey, dekat nombor 2 dia ada nampak satu je segitiga. Dia ada nampak satu je segitiga. Macam mana? Ini masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, bacakan nama segitiga yang kedua yang cikgu ada tunjuk tu. Apa nama dia? Apa nama dia? Sudut Segitiga sudut Capah. salah. Segitiga sudut tegak yang atas. Yang ni. Segitiga sudut apa tu? Capah. Ya, segitiga sudut capah. Kalau segitiga sudut capah, B dia adalah yang tegak ni. Ni B dia. A dia kamu kena ambil terus 6. Jadi 1/2 darab dia punya base, dia punya tapak adalah 6. Darab dengan tinggi dia B. B dia 4. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita dapat terus jawapan dia 12 cm kuasa 2. Jawapan yang sama tapi pandangan yang berbeza. Sebab tu kita belajar. Sebab kita nak tengok kalau orang cara dia pandang ni dia nampak dua segitiga, dia akan asingkan. Ni bahagian pertama, bahagian kedua. Jalan kira dia panjang. Tapi bila kita dah belajar jenis-jenis segitiga, jadi kita boleh terus ambil segitiga sudut capah. Kita terus ambil 1/2 darab 6 darab 4. Terus dapat 12. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Amni boleh faham ke Amni? Boleh. Okey, Sarah, jelas ke Sarah? Silalah Sarah. Okey. Soalan terakhir untuk segitiga. Soalan terakhir untuk segitiga. Masing-masing kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Okey. Jadi untuk soalan B, cikgu nak masing-masing okey, yang tadi ambil gambar cepat. Kalau sempat salinlah. Kalau tak sempat salin nanti cikgu hantar. Okey. Jadi masing-masing pada soalan B dekat sini, kepada soalan B dekat sini, okey, boleh buat dekat belah bawah ni. Boleh buat dekat belah bawah ni. Kejap cikgu susun bagi nampak kemas sikit. Cikgu susun bagi nampak kemas. Okey. Cikgu memang kena bagi kemas. Sebab kalau tak, baru kamu senang faham. Okey, jadi masing-masing cuba kira untuk soalan B. Bagi tahu cikgu berapa luas segitiga untuk soalan B. Okey, boleh kira. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cuba buat. Kalau kita tak cuba, kita tak faham nanti. Okey, bagus. Macam itulah.
Okey, bagus. 1 minit lagi cikgu tunggu. Cikgu nak masuk bentuk lain tau lepas ni tau. Bagus. Okey. Walaupun ada orang cakap, cikgu senang je. Senang kalau kita tahu. Betulkan ayat tu. Senang kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, susah. Kita akan guna cara panjang. Yang kamu nampak dekat depan ni, semua cikgu bagi bentuk ringkas, tak bentuk gabungan lagi. Jadi kukuhkan asas tu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan selesaikan soalan B. 1/2 darab A darab B. Okey, cikgu nak dengar suara. A tu apa? A tu apa? Tapak. Tapak. Tapak dia berapa? Okey, 8.5 pandai. B tu apa? Tinggi. Tinggi. B dia berapa? 6. 6. Jadi dekat sini, ini adalah B dia. Cikgu, kenapa ambil luar? Memang macam tu. Memang macam tu. B tu kita ambil yang tegak. Kita tak boleh ambil yang sengit, tak boleh ambil yang sengit. Itu bukan B dia. Okey. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. Kita tekan, kita akan dapat jawapan dia 25.5. Unit dia apa semua? Unit dia apa? Sentimeter kuasa 2. Pandai. Okey, habis. Okey, jadi cikgu nak buat rumusan untuk bentuk segitiga. Jadi masing-masing. Untuk bentuk yang pertama dekat sini, cikgu ajar kamu bentuk segitiga. Okey, segitiga ada 3 jenis bentuk. Satu sudut tegak, right angle. Satu sudut capah, acute. Dan satu sudut tirus, obtuse. Jadi dekat sini, dia ada formula dia. A tu adalah panjang, B tu adalah tinggi dia. Tegak tu. Tinggi dia mesti tegak, tak boleh yang sengit. Jadi tu formula dia. 1/2 darab A darab B. Okey, lepas tu dekat sini cikgu tunjukkan satu contoh. Kita buat dah sama-sama soalan nombor 1. Kita buat dah sama-sama soalan B. Dan yang terakhir, kita buat dah sama-sama untuk soalan A. Jelas ke semua untuk segitiga? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Habis untuk segitiga. Sekarang ni buka balik buku teks, buka balik buku teks. Cikgu nak ajar apa pula ni? Cikgu nak ajar cara nak kira luas untuk segi 4 selari. Segi 4 selari tu macam mana? Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan. Apa tu segi 4 selari? Segi 4 selari, sekejap cikgu tunjuk Okey, yang pertama sekali kena kenal dulu. Ni dia segi 4 selari. Kalau yang biasa yang kita kira dekat sini, yang kita kira masa kelas yang pertama tu, itu bukan segi 4 selari. Yang ini silap bentuk, sorry. Mana segi 4 Okey, yang ini adalah segi 4. Ini adalah segi 4. Ini adalah square. Yang ini adalah square. Jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Yang kita nak kira sekarang ni nombor 2. Tadi kita kira segi 3. Sekarang kita nak kira segi 4. Selari. Tengok betul-betul segi 4 pun ada 3 jenis. Siapa cakap dia ada 1 jenis sahaja salah. Yang kita nak belajar dekat sini adalah selari. Selari ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia parallel. Parallelogram. Okey, parallel. Okey, selari ni maksudnya apa? Maksud dia walaupun dia sengit, panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah, panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan.
Tu maksud dia selari. Jadi bila dia selari, cikgu tak boleh buat dia tegak macam tu. Cikgu kena buat anak panah. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Itu selari. Ni nota salin tau. Okey, yang kedua kita panggil dia segitiga. Segitiga pula. Segi empat. Sama. Okey. Jadi dekat sini segi empat dekat sini. Kalau nama lain dia kat sini kita panggil dia rectangle. Ini segi empat juga. Biar kamu nampak beza dia. Ini segi empat juga. Yang ini kita panggil dia square. Okey. Okey, siapa tahu dekat sini ni segi empat apa? Siapa tahu ni segi empat apa? Okey, apa dia punya nama? Siapa tahu? Segi empat sama sisi. Okey, pandai. Nama dia dekat sini adalah segi empat sama sisi. Segi empat sama sisi. Sekejap Siapa jawab? Okey, cikgu akan tunjukkan Dia ada dua jenis. Yang pertama rectangle. Rectangle dekat sini nombor 1 ni kita panggil dia segi empat tepat. Cikgu bagi tunjuk contoh Segi empat tepat. Yang kedua dekat sini segi empat sama sisi. Okey, segi empat tepat ni cikgu terus bagi tahu. Cikgu takut kamu tertukar. Jangan tertukar. Okey. Segi empat tepat maksudnya kenapa nama dia segi empat tepat? Maksudnya sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Jadi formula dia apa? Panjang dekat atas sama dengan panjang dekat bawah. Panjang dekat kiri sama dengan panjang dekat kanan. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Kalau square, macam mana panjang square? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sana. Kalau panjang square ni macam mana? Kalau panjang square, panjang dekat atas sama dengan dekat bawah. Panjang dekat atas sama dengan kiri dan kanan. Maksudnya semua nilai panjang dia adalah sama. Jelas ke nota daripada cikgu ni? Boleh faham? Boleh. Salin tau. Salin. Okey. Ini cikgu bagi nama dia dalam bahasa Melayu. Cikgu bagi nama dia dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi dekat sini formula untuk segi empat. Formula untuk segi empat adalah sama sahaja semuanya. Bila kita bercakap tentang luas segi empat, tapak darab tinggi. Kalau untuk selari ke, untuk segi empat tepat ke, semua tapak dia dekat belah bawah. A ni adalah tapak. A ni adalah tapak. Tinggi dia yang mana? Tinggi dia kalau untuk square, ini adalah B dia. B ni adalah tinggi. Tinggi. Kalau untuk segi empat tepat, ini B dia. Cumanya kalau untuk selari, pastikan kamu ambil yang tegak juga. Jadi formula untuk luas, kalau dia segi empat, luas sama dengan A darab B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ashraf Irfan, kat sini jelas ke Ashraf Irfan? Jelas. Kamu jangan ingat segi empat tu ada satu je. Segi empat ni dia ada 3 jenis. Satu selari, satu segi empat tepat, satu segi empat sama sisi. Okey, jadi yang segi empat tepat dengan sama sisi kita dah pergi untuk explanation tentang luas.
Untuk hari ini kita pergi kepada segi 4 selari sahaja. Jadi masing-masing sesi contoh pula. Sekarang si cikgu pergi kepada sesi contoh. Okey. Jadi cikgu dah silap. Cikgu tambah. Cikgu dah tunjukkan. Cikgu dah explain. Lepas cikgu explain, cikgu tengok. Cikgu nak bagi kamu nampak contoh kira untuk segi 4 selari. Senang je. Contoh. Okey. Luas adalah A darab B. A tu dia punya tapak. B tu dia punya tinggi. Siapa ambil B yang saya ingat ni salah. Siapa ambil B untuk luas segi 4 selari yang saya ingat tu dikira salah. Jadi dekat sini formula A darab B. Cuma kedudukan B tu kena betul. B tu tak kisah. Untuk segi 4 selari ke, untuk segi 3 ke, semua bila cikgu cakap pasal tinggi mesti ambil yang tegak. Jadi dekat sini formula dia adalah A darab B. A dia 6.2. B dia adalah 3. 6.2 darab dengan 3. Kita dapat 18.6 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ini contoh. Lepas cikgu dah pergi kepada contoh, kita jawab satu soalan dulu. Soalan permulaan. Okey, rujuk contoh yang cikgu dah bagi. Cuba selesaikan soalan Cikgu. B. Ya. Mesti ada kuasa 2 ke? Oh, bagus. Itu adalah unit dia. Itu adalah unit dia. Okey, cikgu minta maaf, cikgu tersilap untuk unit. Kalau unit dia sentimeter kuasa 2. Terima kasih Amni. Okey, jadi cuba jawab soalan A, soalan pertama. Terima kasih Amni. Jawablah sama-sama. Okey, cuba buat soalan A. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Okey, cuba buat A. Cikgu tunggu. Okey, dah ada yang dah hantar. Good job. Izhana dapat buat tak tu? Izhana. Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Ramai dapat buat. Cikgu suka. Okey, bagus. Good job. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, cikgu tengah check masing-masing punya jalan kerja. Okey, good job. Okey, good job. Okey, bagus.
Okey, bagus. Cikgu harap masing-masing dapat buat tau. Kalau tak siapa-siapa tak dapat buat, bagi tahu cikgu biar cikgu tolong. Kan? Okey, jadi masa yang diberikan sudah pun tamat. Sudah pun habis. Yang tengah buat boleh je teruskan buat, lepas tu hantar dekat cikgu. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Luas. Kalau kamu nampak bentuk segi 4, dia tetap tapak darab tinggi. Cumanya mana satu tapak, mana satu tinggi. Ni adalah A dia. Jadi dekat sini A dia 7 darab. Tinggi dia apa? Ini B dia. Ini adalah nilai B dia. B dia 3.5. Masukkan 7 darab 3.5. Dekat sini kamu akan dapat 24.5 cm kuasa 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, kita pergi lagi kepada latihan yang terakhir untuk segi 4 selari. Okey, kita jawab pula soalan B. Cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Untuk worksheet, siapa yang dah print boleh tengok. Boleh terus buat dekat sini. Okey, untuk yang tak print boleh buat dekat B ni. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Okey, bagus. Cikgu tengah cek. Cikgu kalau bentuk segi... Ada soalan tanya je tau. Cikgu kalau bentuk segi 3 kena guna 1/2. Kalau guna segi 4 tak payah. Betul. Betul. Segi 3 sahaja guna 1/2. Segi 4 tak payah ada 1/2. Sebab apa? Sebab tu formula dia. Jadi kamu kena faham tu. Sebab tu kita belajar kita punya asas ni. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Apa tujuan cikgu tunjuk satu-satu ni? Cikgu tak nak kamu tertukar dengan bentuk segi 3. Segi 3 dia ada 1/2. Segi 4 tak ada. Segi 4 tak kisahlah macam mana bentuk segi 4 dia. Tapi kalau dia cakap tentang segi 4, memang macam tu je. Luas dia tetap A darab B. A tu tapak dia 7.4 darab B. B tu tinggi dia 5. Tinggi jangan sesekali ambil yang sengit. Okey, jadi dekat sini kita dapat jawapan 7.4 darab 5, 37 cm kuasa 2. Ini adalah soalan B.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kamu kena ingatlah segi 4 selari ni, segi 4 selari ni adalah panjang atas sama dengan panjang bawah. Panjang kiri sama dengan panjang kanan. Okey, jadi habis sudah habis sudah masa yang diberikan. Okey, kita pergi kepada satu soalan KBAT. Boleh ke? Kita pergi kepada satu soalan KBAT. Boleh. Okey. Cikgu nak pergi kepada satu soalan KBAT tentang segi 4 selari. Sebelum cikgu pergi ni, cikgu nak kena confirmkan. Sampai sini jelas tak? Sampai sini yang cikgu ajar. Jelas. Okey. Untuk ni depan ni jelas yang ni. Jelas. Jelas. Okey. Sekarang kita pergi soalan KBAT. Cikgu nak test power. Cikgu nak tengok berapa ramai orang boleh buat. Okey, cikgu keluarkan. Cikgu sendiri buat soalan dia. Okey, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Segi 4 selari. Segi 4 selari dekat sini. Segi 4 selari dekat sini. Masing-masing. Cikgu nak bagi sama ni kejap. Cikgu nak tengok berapa ramai orang boleh buat. Okey. Jadi untuk segi 4 selari, kita akan pergi kepada soalan KBAT dia. Yang pertama sekali, cikgu bagi tahu dah. Luas segi 4 selari untuk soalan dekat depan ni adalah sama dengan 100 cm kuasa 2. Okey. Habis dekat situ. Kemudian cikgu pergi kepada dia punya tapak. Tapak dia, panjang dia adalah cikgu buat 25 cm. Soalan cikgu, berapakah nilai tinggi? Berapakah B dia? Bagi tahu cikgu, tinggi dia berapa? Cikgu nak tengok berapa orang dalam ni. Okey, berapa orang dalam ni? Ada 17 orang dalam ni. Cikgu nak tengok berapa orang dapat buat. Hantar dekat cikgu calculation kamu. Cikgu nak tengok. Tinggi dia 4 ke cikgu? Tinggi dia. Bagi tahu 4 nilai ke? tinggi dia. 4 ke? Ya. Hantarlah dekat cikgu. Mana boleh. Cikgu cek. Cikgu nak tengok jalan kerja. Cikgu nak tengok jalan kerja. Cikgu nak semua orang guna algebra. Cikgu tak nak cikgu nak nampak huruf. Cikgu tak kisahlah kamu pakai huruf apa. Kalau boleh pakailah huruf X. Cikgu nak kamu pakai huruf apa-apa huruf pun. Nak pakai A, B pun boleh. Tak kisah. Dah siap hantar kat cikgu. Siapa nama ni? Darren dapat buat tak Darren? Zarif ada dah internet. Okey dah Zarif. Okey Ya, ada siapa nak tanya tu? Yang tinggi tu kena buat juga ke tu? Apa? Tinggi. Tinggi dia. Tinggi tu yang cikgu nak. Cikgu nak berapa jawapan tinggi dia? Cikgu tak bagi nilai tinggi, tapi cikgu bagi luas dia berapa.
Betul dah, pandai. Bagus Sarah. Okey, orang pertama dapat jawab, bagus. Cikgu ajar pakai Aina Husna. Aina Husna, dapat tak Aina Husna? Tengah cuba. Okey, dapat air sedap juga ni. Okey. Salah. Ai, seorang je baru dapat. Cikgu tunggu lagi. Sarah je dapat ni. Ashraf Irfan dapat tak? Jangan cuba cikgu. Tengah cuba. Masya Allah, Sarah seorang je dapat. Mana boleh, cikgu tak puas hati. Okey, dah ada orang kedua dapat. Bagus, Saleha. Baik. Salah. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi ya. Ada 16 orang, ada 2 orang je ni baru dapat. Saleha dengan Sarah. Cikgu nak cari seorang lagi. Zarif, dapat tak Zarif? Tak dapat? Okey. Uzma tak dapat ke Uzma? Tak. Okey, Arisha dapat tak Arisha? Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu mula buat boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okey. Luas segi 4 selari. Luas segi 4 selari adalah sama dengan tapak darab tinggi. Sampai sini boleh faham ke? Boleh. Okey, cikgu pergi lagi. Luas segi 4 selari, tapak dia adalah A, tinggi dia adalah B. Sampai sini jelas ke? Jelas. Okey, luas segi 4 selari, dia punya maklumat. Untuk segi 4 selari dia dah bagi 100. Jadi kita masukkan dia 100. Sama dengan A. A tu tapak. Tapak dia dekat sini 25. Kita masukkan dia 25. Darab B. B tu tinggi. Jadi dekat sini kita tak tahu apa B dia. Jadi kita biar dia dalam keadaan B. Boleh faham ke? Boleh. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai B. Bila kita nak cari nilai B, cikgu kena tinggalkan B seorang-seorang. 25 kena bawa ke sebelah. 25 dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi. Jadi sekarang 100 bahagi 25. Tekan kalkulator dapat berapa? 4. 4 sentimeter. Jadi inilah cara algebra. Inilah cara algebra. Cara kita mencari sesuatu nilai menggunakan kaedah algebra. Kamu kena ingat, bila kamu jawab soalan luas dengan perimeter ni bukan semua nilai dia bagi.
Luas pun bukan semua nilai dia bagi. Kadang-kadang dia bagi tapak je. Kadang-kadang dia bagi tinggi je. Tapi dia akan bagi jawapan luas dah awal-awal. Macam cikgu tunjuk dekat sini. Jadi, fahamkan betul-betul macam mana cikgu cari dekat depan ni. Cikgu ucapkan tahniah kepada Salihah dengan Sarah. Amni pun dapat tadi. Amni sekali. Okey, bagus. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Good job. Okey, jadi habis dah. Okey, habis dah tahu. Boleh cikgu pergi kepada bentuk seterusnya. Cikgu ada lagi 2 bentuk. Dia tengah salin. Nak ambil gambar. Ashraf Irfan. Jelas ke Ashraf Irfan? Jelas cikgu. Okey. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. Jadi maklumat yang seterusnya yang kita nak pergi belajar sekarang ni ada 2 bentuk lagi. Ada 2 bentuk lagi. Sabar. Okey. Bentuk yang pertama cikgu nak ajar kamu tentang lelayang. Okey. Sekarang kita pergi kepada bentuk lelayang. Okey. Jadi untuk bentuk lelayang. Lelayang dekat sini maksudnya kenapa nama dia lelayang ni? Dia punya bahasa Inggeris pun kite, macam lelayang juga, kite. Okey, jadi dekat sini bentuk lelayang dia punya formula adalah A darab B. Macam mana kita nak tahu bentuk lelayang ni? Yang pertama kamu kena faham bentuk lelayang ni adalah adik-beradik dengan bentuk segi empat. Kenapa? Kenapa bentuk lelayang adik-beradik dengan bentuk segi empat? Kenapa? Sebab dia mempunyai 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Cumanya bentuk segi empat adalah tentang atas sama dengan bawah. Kiri sama dengan kanan. Tetapi bentuk lelayang dekat sini adalah dia macam layang-layang yang belah atas panjang dia sama dengan belah atas, yang belah bawah sama dengan panjang belah bawah. Itu maksud bentuk lelayang. Jelas semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi untuk bentuk lelayang dekat sini adalah 1/2 darab dengan A darab dengan B. Bentuk layang-layang mana ada tapak? Layang-layang kalau kamu buat layang-layang mana ada tapak? Jadi A tu apa? A ni adalah panjang yang warna merah ni. Cikgu buat panjang yang belah dalam. Inilah A dia. B tu mana? Cikgu. Ya? Kenapa? Tak bukan macam mana apa ada 1/2? Untuk bentuk layang-layang. Lelayang, untuk bentuk lelayang memang formula dia ada 1/2. Dia formula tu kena hafal. Dia macam bentuk segi dia macam bentuk segitiga. Kejap cikgu tunjuk kat kamu Dia ada explanation dia. Sekejap, cikgu tunjuk. Okey, ni bentuk lelayang ni. Luas untuk lelayang memang kena ada 1/2. Dia memang kena ada 1/2. Sebab apa kena ada 1/2? Sebab bila lelayang ni kalau kita pecahkan, kita akan nampak bentuk segi empat yang pertama. Sebab apa? Sebab dia ada 4 bucu. Tapi kita akan nampak bentuk yang lain dia. Ini segitiga yang pertama, segitiga yang seterusnya, segitiga yang seterusnya, segitiga yang seterusnya. Bila bermain dengan segitiga, kamu kena pakai 1/2. Cikgu, kenapa formula dia sama macam segitiga? Formula dia tak sama. Formula dia tak sama. Kenapa tak sama cikgu? Untuk segitiga, tengok balik A dia apa, tengok balik B dia apa. Untuk segitiga, A dia kita ambil A yang belah bawah. Tetapi untuk bentuk lelayang,
Jangan ambil A yang dekat belah luar. Kamu ambil yang belah dalam. Formula sama tapi kedudukan A itu berbeza. Untuk segitiga B dia tinggi. Tinggi. Tapi untuk lelayang tinggi juga kita ambil. Cumanya tinggi yang belah dalam. Formula sama. Tapi nilai tu A untuk segitiga lain maksud dia. A untuk lelayang lain maksud dia. Menjawab ke Amni? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Basah tu, biar kat dalam seluar ke apa basah tu? Okey. Jadi kamu kena faham betul-betul. A dia adalah bukan tentang tapak. A dia dan B dia adalah tentang panjang pepenjuru. Panjang pepenjuru. Sama juga dengan B. Panjang pepenjuru. Panjang pepenjuru. Yang pertama, panjang daripada segi dia punya mengufuk. Mengufuk ataupun nama dia baring. Mana A ni baring? B. B adalah panjang pepenjuru secara tegak. Okey, jelas ke semua untuk bentuk lelayang ni? Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi kepada contoh pula. Ashraf Irfan boleh faham ke sampai sini lelayang? Boleh cikgu. Okey. Okey, habis dah. Kita pergi. Bagus tau soalan tu, bagus. Bila siapa yang tanya tu memang bagus. Sebab apa? Sebab bila menjawab kepada soalan tu, cikgu akan nampak yang kamu ni fokus. Yang pertama tu. Yang kedua, cikgu boleh terangkan supaya kamu tak tertukar dengan bentuk segitiga. Okey. Jadi memang bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh. Kita akan pergi kepada sesi contoh. Tengok betul-betul untuk contoh, cikgu akan terangkan. Okey, untuk sesi contoh dekat sini, kamu kena faham 3 cm ni panjang dari sini ke sini sahaja. 2 cm ni adalah panjang dari sini ke sini sahaja. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Bila bentuk lelayang, ni bentuk lelayang bentuk lelayang, formula dia adalah 1/2 darab A darab B. A tu adalah panjang pepenjuru yang pertama, B tu adalah panjang pepenjuru yang kedua. Jadi sekarang cikgu pekatkan. Nak ambil A tu yang mana? Ambil yang ni. Ini adalah panjang A. Ini adalah panjang A. Jadi kalau kita tengok maklumat 2 cm ni, dia ada satu maklumat. Dia ada garis macam ni. Apa maksud garis tu? Apa maksud garis tu? Tak tahu ke apa maksud garis tu? Apa maksud garis biru ni? Tak tahu. Apa maksud garis biru ni? Cepat. Sama panjang. Bagus. Nama garis biru. Maksud garis biru ni sama panjang. Kalau dia kat sini, walaupun dia tak tulis panjang dia, tapi bila kita nampak satu tanda dekat sini 2 cm, maksudnya panjang ni 2 cm juga. Jadi secara automatik untuk lelayang, panjang dekat sini 2 cm juga. Jadi panjang untuk A adalah 1/2 A dia, 2 tambah 2, kita dapat 4. Darab B. B tu apa? Tengok pula untuk panjang B, cikgu buat panjang warna hijau. Jadi B dekat sini adalah 3 tambah 2, kita dapat 5. Jelas ke macam mana cikgu dapat dia punya A dan B tu? Boleh faham? Boleh. Okey.
Jadi kita kira 1/2 darab 4 darab 5. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? Tolong cikgu dapat berapa bila kita tekan kalkulator? 10. Tak ada. Amni dapat berapa Amni? Tekan kalkulator. 10. 10. Okey, kita dapat 10 sentimeter kuasa 2. Boleh faham ke contoh yang cikgu tunjuk untuk bentuk lelayang ni? Boleh. Okey. Hati-hati. Bentuk lelayang ni dah mula kamu kena tengok panjang mana kena ambil. Jadi sekarang cikgu akan pergi kepada kita punya contoh. Ni lah ni cikgu terang tadi 10. Okey, tak tahu, tak faham, tanya cikgu, jangan diam. Okey, jadi kita pergi kepada contoh kiraan untuk bentuk lelayang. Soalan yang pertama, kita dah terang dah pasal contoh. Sekarang cikgu nak kamu cuba kira luas lelayang yang pertama. Cuba kira, lepas tu dah siap hantar dekat cikgu. Tengok contoh kira tu sambil-sambil tu tengok contoh. Okey, pandai. Bagus. Cikgu akan mula kira. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Masing-masing tengok betul-betul tau. Tengok betul-betul. Okey, bagus. Cikgu dah dapat jawapan yang betul. Bagus. Teruskan. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Selamat, saya silap. Silap sikit. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Okey, bagus. Betul. Yang silap, cikgu bagi tahu silap. Nanti saling correction tau. Okey. Teruskan. Tapi tak apa. Biasalah tu. Itu masanya kita belajar. Okey, bagus. Teruskan. Okey, 1 minit lagi. Cuba jawab. Cikgu tunggu.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cuba buat ni, maksudnya cikgu nak kamu bagi faham bentuk lelayang. Okey, boleh ke cikgu mula buat dekat depan? Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, kita Boleh. bila bercakap tentang bentuk lelayang, luas kita adalah 1/2 darab A darab B. A tu apa cikgu? A ni adalah perpenjuru yang pendek ni. Ni A kita, yang warna merah tu A kita. Jadi, panjang untuk kita dapatkan nilai A tu, yang pertama sekali kamu tengok dekat sini. Dia bagi satu hint. Dia ada bagi satu tanda. Bila tanda tu maksudnya tanda panjang yang sama. Maksudnya apa? Kalau sini 3, sini pun adalah 3. Tu maksud dia. Tu maksud soalan tu. Jadi bentuk lelayang membawa satu maksud. Panjang dekat atas secara automatik pun 3 cm. Jadi untuk A, kita punya panjang adalah 3 tambah 3. Tengok tu. Darab pula untuk B. B ni mana? B ni cikgu buat panjang warna biru. Panjang warna biru dekat sini. Sini baru 3. Sini baru 5. 3 tambah 5. Sebab itulah kita kena buat 3 tambah 5. Kena tengok tu betul-betul. Kena tengok tu betul-betul. Jadi baru kita selesaikan satu-satu. 1/2 darab 3 tambah 3 kita dapat 6. Tambah, silap. Darab 3 tambah 5 kita dapat 8. Kita tekanlah kalkulator. 6 darab 8. 2 kita dapat 24 cm kuasa 2. Jelas ke semua contoh yang cikgu bagi ni? Soalan nombor 1 ni boleh faham? Boleh. Okey. Jadi buka worksheet kita, kita cuba jawab satu soalan bentuk lelayang. Ini senang, ini dia terus ambil. Tapi cikgu nak kamu cuba jawab soalan F. Soalan F, penjelasan dia macam cikgu terangkan soalan 1 tadi. Okey, cuba selesaikan soalan F. Cikgu bagi masa 3 minit. Cuba buat soalan F. Tengok contoh dan soalan nombor 1 yang kita dah buat. Bagus, terbaik. Cuba buat tahu semua. Okey, bagus. Ada yang dah dapat jawapan. Pandai. Cikgu. Ya. Macam mana dapat 3 tambah 3 tadi ni? 3 tambah 3. Ni ke? Warna hijau ni? Macam
Macam Ah. dapat tadi. Sebab cikgu dapat dia ada satu tanda ni tadi. Ni tanda yang warna hitam ni cikgu buat Dia ada tanda macam ni. Tanda dia maksudnya sama panjang. Macam warna hitam ni tadi. Ni warna hitam ni. Maksudnya sama. Maksud yang sama panjang. Menjawab. Okey, menjawab ke Amni? Okey, tak apa. Salah. Dia yang dah salah dah. Cikgu tunjuk Jangan risau. Hantar je kat cikgu. Okay. Ada yang salah tak apa. Salah tu maksudnya kita mencuba. Nanti cikgu tunjuk je. Okey. Cikgu tunggu lagi. Masing-masing boleh je mencuba. Okey. Cuba buat lagi. Alamak, salah sikit nanti cikgu tunjuk. Yang salah jangan risau. Cikgu tunjuk, jangan risau. Okey, cuba buat lagi. Cikgu tunggu. Aidil dapat tak tu Aidil? Tengah buat ekos. Jangan buka sekaligus. Okey, habis dah masa yang diberikan sebab cikgu nak peruntukkan 15 minit yang terakhir tu adalah 15 minit untuk satu panjang yang bentuk yang lain. Jadi masing-masing boleh tengok cara cikgu selesaikan. Okey, untuk siapa-siapa yang tak faham maksud panjang yang sama, contohnya masing-masing boleh tengok kat depan. Kalau soalan tu cakap sini. Cikgu tulis sini 3 cm. Satu je tempat cikgu tulis. Bila satu je tempat cikgu tulis, maksudnya dekat secara automatik bila kamu nampak panjang dekat tempat tu, contoh ni, ada dekat sini 3. Maksudnya sini pun 3, maksudnya sini pun 3, maksudnya sini pun 3. Tu maksud tanda tu. Jadi bila kamu nampak tanda tu maksudnya adalah panjang yang sama. Sama juga dekat sini untuk soalan F. Bila kita tengok tanda dia 1.5 ni sama dengan ni 1.5 juga. Dan bentuk untuk kite, bentuk untuk lelayang menandakan panjang dia pun sama juga dekat sini. Jadi kita boleh letak sini pun 1.5. Jadi luas untuk lelayang, untuk siapa-siapa yang tak nampak boleh tengok buku teks. Boleh tengok buku teks. Tengok tahu cikgu tunjuk tahu. Okey, kita pergi kepada bentuk lelayang. Bentuk lelayang. Okey. Bentuk lelayang dekat sini luas panjang A sama dengan A. Kalau cikgu cakap sini 2, maksudnya sini pun 2. Layang-layang dia kena sama bentuk, sama panjang. Bila tak sama panjang, dia tak boleh terbang, dia jadi sengit. Jadi dekat sini panjang yang kita nak kira adalah A darab B. 1/2 darab A darab B. Tengok tahu. 1/2 darab A darab B. A tu apa? A tu adalah panjang yang pendek. Panjang yang pendek ni adalah yang warna merah tu. Warna merah ni apa yang terlibat? Daripada sini 1.5. Daripada sini 1.5.
Jadi untuk A 1.5 tambah 1.5. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey. Untuk B, cikgu buat warna biru. Tengok betul-betul B ni adalah panjang warna biru. Panjang yang warna biru ni adalah bila kita tengok yang ni 4.5, yang ni 1.5. Jadi kita kena tulis 1.5 tambah 4.5. Baru kita tambahkan 1/2 1.5 tambah 1.5 kita dapat 3. Darab 1.5 tambah 4.5. 1.5 tambah 4.5 kita dapat berapa? Dapat berapa? Okey. 6. Jadi 6 darab dengan 3 darab dengan 1/2 kita dapat 9. Jawapan dia adalah 9 cm kuasa 2. Cikgu sedihlah salah-salah tak apa. Salah lah benda yang paling tak apa. Sebab salah tu daripada mistake kita banyak belajar. Tak ramai orang belajar daripada contoh. Tak ramai orang belajar daripada latihan yang cikgu tunjuk. Tapi ramai dalam dunia ni yang belajar daripada mistake dia sendiri dan dia betulkan balik mistake tu. Okey. Jelas ke untuk bentuk lelayang dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu dengan kamu ada masa lebih kurang 13 minit sahaja lagi. Jadi sila fokus betul-betul sebab cikgu nak pergi kepada bentuk yang terakhir. Cikgu nak pergi kepada bentuk yang terakhir iaitu tentang trapezium. Cikgu nak pergi tentang bentuk trapezium. Cikgu nak tunjuk bentuk ni kamu akan jumpa banyak kali nanti. Nanti form 4 jumpa balik, form 5 jumpa balik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Macam mana je? Trapezium. Ni bentuk yang terakhir. Masing-masing boleh tengok. Bentuk yang trapezium ni adalah gabungan bentuk. Gabungan bentuk. Mana cikgu tahu gabungan bentuk ni? Macam tak yakin je. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan buktikan. Okey, yang pertama bentuk segi 4. Segi 4 dekat sini adalah cikgu buat warna biru. Bentuk segi 4. Mana bentuk segi 4 cikgu? Okey. Ni trapezium kita. Ini bentuk segi 4 kita. Okey. Ini adalah bentuk segi 4 tiga. Okey. Dan segi 4 bergabung dengan apa? Segi 4 bergabung dengan tengok betul-betul bergabung dengan segi 3. Okey. Jadi segi 3 dia boleh sahaja jadi segi 3 dan segi 3. Maksudnya 1/2 kah? Tak payah kira dua-dua. Kita pakai satu formula, kita terus dapat. Tu adalah trapezium. Walaupun siapa tak belajar pasal trapezium, yang pertama dia tak akan nampak pun bentuk segi 4 dan tak nampak pun bentuk segi 3. Kalau cikgu tak jelaskan sekarang, kamu tak nampak pun. Kamu just nampak bentuk trapezium je. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang tu belajar segi 4 dan dia belajar bentuk segi 3, dia pecahkan. Jadi bila dia pecahkan, maksudnya dia tak tahu tentang trapezium. Trapezium dia ada formula. Nanti cikgu buktikan. Trapezium dia ada formula. Formula dia, okey, segi 3, segi 3 dia boleh kadang-kadang dia boleh jadi dekat 2 bahagian ataupun kadang-kadang dia boleh jadi dekat 1 bahagian saja. Macam ni. Walaupun kamu nampak ni, walaupun kamu nampak dia ada dekat 1 bahagian saja, kamu jangan pening. Dia dikira sebagai trapezium juga.
Sebab apa? Sebab dia still lagi adalah gabungan segi 4 dan segi 3. Tak apa cikgu tunjuk, jangan risau. Okey, jadi dekat sini formula untuk trapezium masing-masing boleh tengok di hadapan. Trapezium dia ada 2 tapak. Cikgu ulang lagi sekali. Trapezium dia ada 2 tapak. A adalah tapak. Dia tak kisah tapak. B. Cikgu buat A1, A2 A1, A2. Tapak juga. Okey. Jadi dekat sini kalau kita pakai formula dekat sini 1/2 darab A tapak yang pertama, cikgu padam ini. B tapak yang kedua. Jadi A dan B dia bercakap tentang tapak. Jadi kamu kena tambahkan A tambah B. Tambahkan dia punya tapak atas bawah. Darab dengan kemudian T adalah dia punya tinggi. Tinggi dia dekat sini. Ni tinggi dia. Jadi kamu kena faham. A dan B walaupun kamu nampak AB, banyaknya AB. Semua ada maksudnya masing-masing. Jadi kalau yang ni, ini adalah tapak dia yang pertama. Ini adalah tapak dia yang kedua. Jadi ini tinggi dia. Tinggi kena ambil yang ni. Jangan ambil yang sengit. Ini untuk trapezium. Sampai sini jelas ke untuk penerangan? Cikgu nak pergi kepada sesi contoh. Jelas. Okey. Cikgu salah kira je 41.5 tambah 4.5. Cikgu salah kira. Kenapa 1.5 tambah 4.5 tadi dapat berapa? Dapat 6 kan? Dapat 6 tu. Dapat 6 lah. Okey. Jadi cikgu pergi kepada okey. Okey. Jadi sekarang cikgu pergi kepada sesi contoh. Sorry. Cikgu memang baca WhatsApp. Siapa yang tanya cikgu tentang soalan memang cikgu jawab terus. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada sesi contoh. Tengok betul-betul. Kita ada 8 minit je lagi. Kita ada 8 minit je lagi. Okey. Jadi cara nak kira trapezium. Cara nak kira trapezium. Kita pergi kepada sesi contoh. Sesi contoh ni tengok betul-betul. Masa kita sikit. 1/2 darab A tambah dengan B darab T. A apa? A tu adalah dia punya tapak. B tu adalah dia punya tapak. Jadi kamu jangan ingat dia adalah benda yang berbeza. Dia tapak juga. Cumanya macam kita cakap tadi, A tu tapak atas. B tu adalah tapak bawah. Itu senang cerita nak faham. Jadi kita pergi dekat sini, A kita tapak atas kita adalah 2. Jadi masukkan 1/2 darab tapak atas kita 2 tambah tapak bawah kita 5.4. Habis darab tinggi kita 3. Jadi macam mana nak kira ni cikgu? Yang pertama sekali kamu boleh je terus tekan kalkulator sebiji dekat depan. Ataupun bila kita nak kira, selesaikan dulu yang dalam kurungan. 2 tambah 5.4 dapat 7.4 darab 3. Kalau boleh selesaikan satu-satu macam cikgu tunjuk. Jadi dekat sini 7.4 darab 3. Kita akan dapat jawapan dia 11.1 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita ada masa 6 minit je lagi. Tengok betul-betul. Cikgu. Ya? Yang tu pun ada ni ke? Kuasa 2 ke? Cikgu lupa lagi. Kuasa 2 tu. Sorry. Okey, ada kuasa 2 Okey. Terima kasih. Okey, jadi cikgu akan cari satu bentuk untuk trapezium. Ni trapezium juga Ni dikira sebagai trapezium juga Okey. Jadi untuk seterusnya kita pergi kepada latihan bersama untuk C.
Okey, masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi. Inilah soalan terakhir untuk hari ni sebab tak sempat dah. Okey, cuba buat soalan ni. Soalan nombor 1. Cuba selesaikan soalan nombor 1. Ni soalan terakhir dah. Ini soalan terakhir dah. Rujuk contoh yang cikgu bagi tu. Ni soalan yang terakhir dah tahu Okey, cikgu bagi 2 minit lagi tahu. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Dah anda hantar kat cikgu. Okey, bagus. Ramai yang betul. Bagus, cikgu suka. Okey, bagus. Cikgu suka. Bagus. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan nombor 1. Lepas ni kita buka kamera cikgu nak screenshot, nak selfie sikit buat kenangan. Okey, jadi masing-masing lepas habis contoh ni cikgu buka, cikgu nak minta kamu buka kamera tahu kita ambil gambar. Okey, jadi sekarang 1/2 darab A tambah B. A dengan B ni tapak. Darab T. T ni tinggi. Cumanya kamu kena faham A dekat sini adalah tapak untuk atas. Atas kita 2.4 tambah tapak bawah. Bawah kita 6 darab dengan tinggi. Tinggi kita 4. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurungan. 1/2 darab 2.4 tambah 6 kita dapat 8.4 darab dengan 4. Seterusnya 8.4 darab 4 darab 1/2 kita akan Cikgu. dapat 16.8 ya. Macam mana dapat 8.4? 8.4 2.4 tambah dengan 6. Okey. 2.4 tapak belah atas, 6 tapak belah bawah. Menjawab. Okey. Dapat tak? Ni. Dapat tak ni? Dapat. Okey. Jadi inilah jawapan dia. Bagus. Okey. Jadi habis sudah kelas kita. Ini latihan kita dah buat sama-sama untuk trapezium. Ini penjelasan cikgu dekat trapezium. Ini latihan kita sama-sama untuk bentuk lelayang. Ini penjelasan cikgu untuk lelayang. Ini penjelasan cikgu untuk segi 4 selari. Lepas tu kita ada buat latihan segi 4 selari. Ni latihan segi 3 dan ni penjelasan cikgu. Jadi semua yang cikgu buat hari ni
Semua yang cikgu buat hari ni ada penjelasan, ada contoh, ada latihan. Kita dah buat sama-sama dah. Jadi tengok betul-betul, nanti rakaman tu tengok balik. Okey, jadi sekejap cikgu nak masing-masing buka kamera, cikgu nak print screen, cikgu nak buat kenangan sikit. Okey, buka kamera sekejap semua sebelum kita habiskan kelas. Okey. Okey, thumbs up sikit. 1, 2, 3. Okey semua, jadi sekarang pun dah pukul 7.30. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Ada yang nak solat maghrib, ada yang nak siap-siap. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum cikgu. Bye Izafi. Baik, Gus. Okey, bye Aidil.